Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat Ustaz lagi? Apa dia? Ustaz Haq dalam Kafah di Hijrah musim yang ketiga. Apa khabar adik-adik semua? Sihat? Alhamdulillah. Hari ini Ustaz nak bawa adik-adik semua menjelajahi, menerokai satu lagi tajuk yang amat menarik. Baiklah adik-adik, sebelum kita pergi lebih jauh, Ustaz nak kita sama-sama menadahkan tangan untuk bacaan doa pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kami kefahaman para nabi dan hafalan para rasul serta ilham para malaikat yang hampir denganmu, wahai yang maha penyayang. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah adik-adik, mudah-mudahan dengan bacaan doa itu tadi, kita akan lebih lancar dan mudah tenang untuk pelajaran hari ini. Baiklah adik-adik yang dihormati sekalian, hari ini Ustaz akan berkongsikan dengan adik-adik satu tajuk yang amat menarik untuk diterokai. Adik-adik, jom ikut Ustaz. Cuba adik-adik teka semua. Ada apa dalam kotak ini? Jom sama-sama Ustaz akan buka ya. Ustaz sudah tahu ada kotak, ada isi apa dalam kotak ini? Adik-adik mesti tertanya, apa ada dalam kotak ini kan? Ini dia. Hari ini kita akan sama-sama belajar berkaitan dengan sam'iyat. Adik-adik, apa dikatakan dengan sam'iyat? Sam'iyat itu perkara gaib yang kita tidak dapat lihat, tetapi kita akan tahu melalui pendengaran atau penerangan daripada Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Adik-adik yang Ustaz kasihi, mari sama-sama kita lihat apa dia contoh-contoh perkara sam'iyat. Yang pertama, mizan. Seterusnya, padang mahsyar. Seterusnya, hari kiamat. Berikutnya, alam barzakh. Yang ini pula berkaitan dengan hisab. Kemudian soal kubur. Ada juga berkaitan dengan neraka, malaikat. Seterusnya, berkaitan dengan syurga dan titian sirat. Dan yang paling penting adalah berkaitan dengan dosa dan pahala. Ini adalah contoh sekiranya kita wajib mengimani dengan perkara sam'iyat. Adik-adik, mari sama-sama kita lihat apa yang dimaksudkan dengan pahala. Pahala ialah ganjaran dari Allah atas amalan yang dilakukan di dunia semasa hidup untuk dinilai di akhirat nanti. Dosa pula balasan oleh Allah atas perbuatan yang dilakukan di dunia untuk dinilai di akhirat nanti. Jadi, kita harus berhati-hati dengan segala tingkah laku kita supaya tidak mendapat dosa atau kita lebih perbaiki diri kita untuk dapat pahala. Baiklah adik-adik, sebentar lagi kita akan berehat. Selepas ini, Ustaz akan berkongsi dengan adik-adik suatu perkara yang lebih menarik untuk dikongsikan bersama-sama. Tunggu Ustaz, jangan ke mana-mana, kita berehat seketika.
Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana masih diberikan peluang dan ruang untuk bersama dengan siapa? Ustaz Haq dalam rancangan Kafali Hijrah musim yang ketiga. Adik-adik, kali ini Ustaz nak bawa adik-adik semua mengembara berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan perbuatan mendapat pahala. Adik-adik, yang pertama kita kena lihat ya, melaksanakan apa sahaja yang disuruh Allah dan Rasulullah sama ada perkara fardu ataupun sunat. Yang kedua, meninggalkan segala yang dilarang Allah maupun Rasulnya termasuk yang makruh. Yang ketiga adik-adik, kita lihat melakukan apa sahaja kebaikan. Seperti apa adik-adik? Bersedekah, menolong orang melintas jalan dan apa-apa yang rasa baik, itulah perbuatan mendapat pahala. Kita lihat pula perbuatan berdosa. Apa dia perbuatan berdosa ni? Melakukan apa sahaja yang dilarang Allah dan Rasul sama ada secara terbuka atau tertutup. Macam mana tu adik-adik? Secara terbuka ni, awak terang-terang menyakiti haiwan yang lalu lalang di situ. Secara tertutup ni pula macam mana? Aiman, macam mana Aiman? Oh, awak makan senyap-senyap pada bulan Ramadan dalam bilik yang gelap. Hindarkan perkara tersebut. Itu merupakan perbuatan berdosa. Adik-adik, Ustaz nak bawa adik-adik kita sama-sama lihat perbuatan yang mendapat pahala. Yang pertama, kita lihat pada skrin. Apa dia tu adik-adik? Oh, Naurah sebut apa tadi? Orang sedang solat. Baguslah Naurah ni. Apa berkaitan dengan yang boleh kita relatekan perbuatan mendapat pahala? Seorang itu rajin solat dan secara ikhlas, itu akan mendatangkan atau mendapat pahala daripada Allah. Seterusnya adik-adik, kita lihat pula gambar yang kedua. Apa tu ya adik-adik kiranya? Gambar apa ya? Membantu orang melintas jalan. Ini salah satu perkara untuk kita mendapat pahala. Sekiranya kita melakukan secara ikhlas, Allah akan memberikan ganjaran pahala. Kita lihat pula gambar yang berikutnya adik-adik. Ni gambar apa ni adik? Tong sampah. Apa kaitan dengan pahala? Ada dengar suara yang ni cakap, cuba awak bangun. Cakap apa tadi Amirul? Oh, tong sampah kita semula. Bagus Amirul. Lagi-lagi. Okey, Ahmad buang sampah ke dalam tong sampah kita semula. Baguslah. Ini merupakan salah satu kita memudahkan orang lain untuk memproses atau mengasingkan sampah-sampah. Kita dah memudahkan pihak yang menguruskan alam. Kita lihat pula perbuatan yang boleh mendatangkan dosa kepada kita. Apa dia? Cuba kita lihat gambar yang pertama. Kita ada lihat seorang budak sedang sepak anjing. Tak baik perbuatan itu adik-adik. Walaupun anjing, kita jangan sepak. Sebab apa? Perkara tersebut, kita telah menyakiti anjing tersebut dan mendatangkan dosa juga. Seterusnya kita tengok. Ada orang sedang makan. Kenapa orang makan dapat dosa? Orang dewasa pula tu. Lelaki. Makan pada siang hari pada bulan Ramadan. Itu satu kelakuan yang tidak baik dan berdosa sebenarnya adik-adik. Hindarkan ya adik-adik. Seterusnya kita lihat pula gambar yang terakhir. Apa dia itu adik-adik? Orang bagi duit dapat dosa ke Ustaz? Kita kena faham. Gambar tersebut orang bagi duit untuk rasuah. Rasuah merupakan amalan yang berdosa sebenarnya adik-adik. Hindarilah perbuatan tersebut yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah. Baiklah adik-adik, kita lihat pula kesan beriman dengan pahala dan dosa. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, seseorang itu akan berhati-hati dalam beramal. Tentulah sebab apa? Apabila dia melakukan sesuatu perkara itu, dia akan memikirkan perbuatan tersebut sama ada mendatangkan pahala maupun dosa. Jadi, dia akan lebih berhati-hati. Yang kedua, adik-adik, cuba kita lihat. Seseorang itu akan lebih bersungguh-sungguh
untuk melakukan amal soleh. Sebab apa? Sebab di situ dia akan terfikir betapa hebatnya sekiranya seseorang itu melakukan perkara yang baik, Allah akan memberikan ganjaran pahala. Sekiranya meninggalkan, dia berhajat untuk meninggalkan perkara yang tidak baik, dia akan diberikan pahala juga. Itulah kelebihannya. Berikutnya adik-adik, masyarakat akan hidup aman dan damai. Sebab apa adik-adik? Masyarakat akan hidup aman dan damai ini kerana semua orang akan menjadi lebih baik dan hidup dengan lebih berdisiplin. Kerana mereka akan terfikir untuk melakukan sebarang tindakan, sama ada tindakan tersebut salah maupun betul, mendapat pahala ataupun dosa. Adik-adik yang Ustaz sayangi, selepas ini Ustaz nak bawa adik eksplorasi ke satu bahagian yang lebih menarik lagi. Nantikan Ustaz seketika nanti, jangan ke mana-mana tau. Jom kita berehat seketika. Alhamdulillah, masih bersama dengan Ustaz lagi adik-adik. Siapa Ustaz? Ustaz Haq dalam Kafah di Hijrah musim yang ketiga. Tadi kan sebelum kita berehat, Ustaz nak bawa adik-adik bersama Ustaz menjelajah beberapa perkara yang akan Ustaz kongsikan. Jom kita lihat pada skrin. Hari ini Ustaz akan berkongsikan dengan adik-adik berkaitan dengan dosa besar dan dosa kecil. Kita lihat dulu apa makna dosa besar tu adik-adik. Jom sama-sama baca dengan Ustaz, boleh? Kali ini Ustaz nak Aminah. Cuba bacakan Aminah. Bagus Aminah. Okey, untuk semua Ustaz akan ulang apa yang Aminah bacakan. Dosa besar, orang yang melakukannya mendapat amaran keras dari Allah. Dosa kecil pula apa dia? Abu nak baca? Oh, nak bersaing dengan Aminah lah. Okey, bacalah. Bagus Abu ni. Ustaz ulang sekali lagi ya. Dosa kecil adalah orang yang melakukannya tidak diberi amaran seperti dosa besar. Tetapi adik-adik, walaupun dosa besar atau dosa kecil, jangan sesekali kita lakukan. Dosa kecil jangan kita anggap remeh. Sebab apa? Kita melakukan dosa-dosa kecil boleh memberikan kesan titik-titik hitam kepada hati kita. Hindarkan ya adik-adik. Seterusnya kita lihat dosa besar. Apa contoh dia? Syirik. Apa makna syirik tu Ustaz? Syirik tu yang memesan ke? Bukan. Syirik tu menyekutukan Allah. Contohnya, apa dia ya? Menyekutukan Allah ini seperti Ustaz bagi orang pergi menyembah berhala contohnya. Itu menyekutukan Allah dengan benda yang lain. Seterusnya sihir. Sihir tu apa Ustaz? Sihir nama orang? Bukan. Yang sihir yang awak sebut nama tu, itu ada dalam rancangan lain. Sihir di sini ialah menyakiti orang lain. Itu pun boleh mendatangkan dosa besar ya adik-adik. Kemudian ajaran sesat, bunuh diri dan zina. Itu merupakan perkara yang boleh membawa kepada dosa besar. Kita lihat pula dosa kecil. Apa dia contohnya? Membazir, melihat maksiat, membuang sampah sesuka hati. Sedangkan tong sampah telah disediakan, kamu buang di luarnya. Itu merupakan salah satu dosa kecil. Hindari dia ya adik-adik. Ustaz ingatkan, walaupun dosa kecil, jangan awak semua lakukan. Boleh? Okey, bagus. Seterusnya, kita lihat bagaimana untuk menghindari daripada dosa besar. Kita dengan cara bertaubat bersungguh-sungguh ataupun taubatan nasuha. Bagaimana pula untuk kita menyucikan diri pada dosa kecil? Dengan banyakkan istighfar. Bagaimana istighfar, Irwan? Astaghfirullahalazim. Dia ada yang panjang tapi ambil yang ringkas pun boleh. Adik-adik, kita kena lihat orang yang beriman dan takut melakukan semua jenis dosa. Sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Jadi, Ustaz ingatkan sekali lagi,
Jangan cuba-cuba ingin melakukan dosa kecil. Sebab apa? Boleh menghitamkan hati kita. Baiklah adik-adik yang Ustaz sayangi, mari kita lihat dua perkara yang boleh menghampiri kepada dosa besar. Yang pertama, derhaka kepada ibu bapa. Bagaimana ya derhaka kepada ibu bapa ni? Kita lihat. Melawan cakap ibu bapa, meninggikan suara kepada mereka, menengking mereka, menghentak kaki, menghempas pintu. Apa yang berhasil lagi adik-adik lakukan? Itu adik-adik kena ingat. Itu ialah perkara yang boleh menghampiri kepada dosa besar. Seterusnya kita lihat pula perkara yang boleh menghampiri kepada dosa besar apa dia? Zina. Contoh ya, bercakap lucah dan keji. Melihat gambar lucah dan yang mendedahkan aurat. Duduk berduaan. Bagaimana Ustaz duduk berduaan? Duduk berduaan ini yang mana duduk antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Menyentuh kulit bukan mahram seperti Ustaz terangkan tadi, lelaki dan perempuan yang boleh dinikahi. Itu merupakan perkara zina, mendapat dosa besar. Baiklah adik-adik, salah satu perkara membawa kepada dosa besar ialah menghampiri zina. Baiklah adik-adik, kita pun sudah selesai belajar berkaitan dengan dosa besar dan dosa kecil. Baiklah adik-adik yang dihormati, cuba adik-adik lihat pada paparan yang dipaparkan. Nyatakan apa pandangan adik terhadap perbuatan tersebut. Sama ada mendapat pahala maupun dosa. Jangan lupa lontarkan komentar tersebut dan hashtagkan Kafah di Hijrah. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin.